Okey, hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa di fasa berikutnya dalam kelas Telegram saya, kelas marketing, rahsia viral iklan. So, kita akan belajar kali ini back to basic. Topik pertama back to basic saya ialah copywriting. So, sebab bagi saya akan cover daripada basic kepada ke intermediate lah. Saya takkan advance sangat sebab saya dapat feedback ramai juga yang masih belum saya masukkan masih belum dapat macam mana nak cakap masih belum kuasai sesetengah tahap basic dalam marketing, terutamanya dalam Facebook. Contohnya copywriting ramai yang tanya saya macam mana nak buat copywriting. Okey, copywriting ni pertamanya ia berdasarkan kreativiti masing-masing. Tak semestinya saya akan pandai copywriting berbanding orang yang masuk kelas saya. Ada yang student yang baru masuk kelas pun copywriting dia lagi dahsyat. Saya pun nak belajar kepada dia. So, berdasarkan kreativiti masing-masing lah. Tetapi saya lebih kepada bagi tahu anda cara awak nak buat. Sebab kalau kita buat tanpa panduan, kita akan blur dan kita akan fade up. Contoh, awak nak buat kek lapis Sarawak, tapi awak tak tahu dia punya cara. Awak hentam promo je, buat-buat macam tu je, memang tak jadilah. Sebab bukan awak tak kreatif, tapi awak tak tahu cara. So, itulah yang saya nak sampaikan dalam kelas saya. Banyak kepada cara nak buat. Tetapi result dia berbeza-beza mengikut kreativiti kita. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Okay, so kita teruskan kepada kelas copywriting. So, pertama yang awak kena fikir adalah headline. Headline ni bermaksud ayat pertama sekali yang orang akan baca. Headline lah. Okay, headline kalau boleh awak letak huruf besar supaya dia jelas, dia nampak. Okay, tips headline ni awak boleh buat headline macam ni yang menjurus kepada penyelesaian masalah prospek. Okay, sebelum tu saya nak explain yang ni page saya ni, tips kewangan hebat ni adalah untuk saya promote credit card daripada Citibank. Okay, so saya akan lebih kepada masalah kewangan lah. So, saya punya headline dulu asal hujung bulan aku pakai. Sekarang aku lega, semua dah okey. Tu headline. So, orang bila baca headline dia akan fikirlah otak dia, okey, dulu dia ni pakai, sekarang dia ni okey. Itu dalam otak prospek lah. Kalau awak menjual macam produk kecantikan, awak boleh buat dulu aku muka penuh dengan jeragat, sekarang aku dah glowing aku punya muka. Macam tu lah, contoh ayat lah. So, awak boleh buat headline yang menyatakan sekarang sudah settle masalah. Apa hasilnya memakai produk awak, apa hasil beli produk awak. Itu headline. Awak boleh buat headline macam tu. Tetapi ada teknik lain lah untuk headline, nanti saya cover. Okey, kebanyakan copywriting kita jangan buat menjual sangat. Copywriting yang direct menjual, satu, orang tak minat, kedua, Facebook pun tak suka. Kita kena buat copywriting menjual tapi tak menjual. Dia high level sikit dia punya understanding tu. Menjual tapi tak menjual. Macam mana tu? Maksud dia, kita sebenarnya niat nak menjual, niat nak promote. Tetapi dalam copywriting kita tak tunjuk sangat yang kita ni nak promote. Sebab kita lebih kepada sharing. Kita sharing cerita. Kita bercerita. Kalau masa awak nak type ayat tu, awak macam tengah bercerita kat orang. Ataupun berborak dengan orang. Fikir macam tu. Jangan terlampau formal. Ayat yang awak karang pun jangan terlampau complicated. Just simple je. Okay, kita baca balik. Selepas headline, okay, awak terus bercerita tentang masalah. Okay. Lepas headline, awak terus bercerita tentang masalah. Saya letak nama saya lah. Saya bagi contoh
yang aku pernah sangat terdesak lagi 2 hari nak gaji. Anak aku umur 2 tahun kena demam panas. Masa tu pukul 12 tengah malam, aku panik apa semua. Okey, saya tengah cerita masalah yang saya pernah jadi macam ni, iaitu tengah-tengah malam anak saya sakit dan saya terpaksa pergi klinik. 24 jam kan mahal. Dalam poket saya tinggal RM30 je. Benda ni memang real story lah. Memang real story saya pernah kena dulu. Okay, so saya nak relatekan masalah ni kepada penyelesaian dia. Penyelesaian dia ialah apply credit card. Okay, so mungkin ada antara anda memang negatif pasal kad kredit. Tapi tak apalah, itu awak punya opinion lah. Tapi sebenarnya, saya pun pelik. Ramai memang minat credit card. Ramai orang masih lagi ramai minat credit card. Sebab saya nak share lah iklan ni. Saya dapat 25,000 view ni. Kira okey lah untuk kad kredit kan. Dan gambar pun saya tak letak pun Citibank. Saya buat marketing cara unik lain pada lain. Sepatutnya orang akan letak gambar bank, gambar kad kredit. Saya letak gambar kucing menangis. Sebab saya nak relatekan muka yang sedih ni kepada saya punya story. Nampak? Gambar kena relate dengan copywriting. Sebagai tips, gambar kena relate dengan copywriting. Okay, so sambung balik bawah headline terus kepada story masalah. Kalau awak jual produk Sobella, headline dia mungkin macam ni. Dulu bila aku keluar rumah pergi shopping mall, orang nampak muka aku kusam dan tak bermaya. Aku nak story. Dulu kan, aku bila pergi kerja, customer selalu tak senyum kat aku sebab aku muka kusam, tak bermaya, nampak macam overwork, muka lesu. Aku pula kerja sebagai customer service. Okay, itu contohlah masalah dia, masalah customer. Awak ni boleh letak diri awak dalam tu masa nak karang tu. Okay, saya teruskan lagi dengan masalah tentang bila tak ada duit hujung bulan, anak minta KFC, kita tak ada duit. So kita sedih. Nampak, saya relatekan kesedihan tu kepada gambar. Kemudian saya nak bagi prospek tu fikir apa masalah-masalah yang mungkin dia orang hadapi. Mungkin prospek yang baca copywriting awak, dia pun tengah mengalami masalah yang sama. Bila dia tengah mengalami masalah yang sama, barulah senang kita cucuk dia untuk buat jualan. Okay? Kemudian bila dah ada masalah, terus cerita solution, penyelesaian dia. So satu hari tu aku terlihat satu laman web dan aku buat keputusan untuk backup, iaitu ada kad kredit. Supaya jika sangat-sangat memerlukan pada hujung bulan, aku sudah tidak risau lagi. Nampak headline, masalah, penyelesaian. Okay. Dan terakhir, CTA, Call to Action. Apa yang perlu prospek buat jika dia berminat untuk mendapatkan produk anda. So, kita punya CTA adalah kita tekankan boleh rehat di ruangan komen. Jangan letak apa-apa link kat sini. Yang ni yang masalah selalu orang buat. Letak link, kemudian tekan share to group, kemudian kena block. Sebab apa? Sebab Facebook punya sistem tak suka. Dia tak suka yang awak mengoutsourcekan dia punya sistem. Contohlah, awak letak link website mana-mana. Awak sebenarnya telah membuatkan Facebook ni outsource kepada web tersebut. Facebook dia tak suka. So, jangan letak apa-apa link. Okay, memang sepatutnya letak link senang lah. Prospek klik terus ke ni. Okay, tetapi masalah, bila prospek terus klik, tak ada orang respon dekat komen. Okay, bila tak ada orang respon, kuranglah viral iklan tu. Okay, so itulah copywriting. Iaitu kena ada headline. Headline menunjukkan solution, hasil pakai produk. Terus kepada masalah, terus kepada penyelesaian, terus kepada CTA, Call to Action. Apa yang perlu buat. Okay, so kita letaklah link WhatsApp ke, link
website ke, dekat komen. Okay. So, kalau buat copywriting, kenalah buat storyline. Okay. Saya nak tunjuk. Sorry lambat sikit. Okay. Banyak Facebook kan. Sorry, saya memang banyak Facebook. Sebab ingat, saya selalu kena block dulu dengan Facebook daripada beriklan. So, saya memang standby banyak Facebook. So, kita pergi page satu lagi. Saya nak tunjuk lagi 2 method untuk buat copywriting. Okay, ini page untuk ajak orang masuk kelas yang awak tengah duduk ni lah. Rahsia Premium Teknik Iklan dalam Facebook Group tanpa kena block. Okay. Nak sampai dah. Okay. Kita juga boleh buat copywriting berbentuk story. Macam drama pula. Kita boleh buat juga berbentuk story. Macam drama. Contoh saya sebenarnya nak promote orang masuk ke grup Telegram marketing saya. So, saya buat story. Saya buat macam sketsa. Okay. So, fikir balik, apa umpan saya? Umpan saya adalah grup percuma Telegram tentang marketing tu, yang awak join sebelum masuk jadi yuran tu. Okay, so tapi saya tak buat iklan tu direct. Saya buat story dulu. Hani, aku dah give up lah. So, kenapa Laila muka monyok je? Hani, aku stress. Kenapa kau nak stress? Sebab aku bila buat banyak iklan dengan Facebook dengan IG, satu habuk pun tak ada orang nak respon. So, kawan dia pun bagi solution. Apalah kau ni, Mona tu relax je layan WhatsApp macam Kuita. Dan hari-hari pergi postage, banyak orang beli. Kau pula cengkerik. So, apa susahnya? Mona pula ter-review rahsia. Mona join grup Telegram yang sharing tentang marketing by Fakri. So, saya letaklah saya punya link Telegram yang awak join sebelum awak masuk kelas tu. Grup Telegram ni kan saya sharing macam-macam kan. At least kalau dia tak bayar masuk kelas pun, dia akan dapat sedikit input lah. Saya kan akan sharing juga sikit. Okay, nampak? So, awak boleh buat copywriting jenis macam ni juga. Macam satu perbualan antara dua kawan. Okay, so ini level susah sikit lah. Okay. Kemudian, okay, awak boleh buat copywriting macam ni. Headline. Headline ni terus fokus kepada hasil yang customer dapat. Dari bila dia beli awak punya produk, apa yang dia dapat. Contoh, awak jual ubat kurus. Awak boleh buat macam ni cara aku kuruskan badan dalam masa sebulan pada musim PKP. Tu contoh headline. Awak boleh buat, ini cara aku kuruskan badan dalam masa PKP. Nampak? So, bila orang tengok je headline, orang kan faham apa tujuan copywriting tu. Tujuan dia nak explain kepada kita, prospek punya pemahaman lah. Dia nak explain kepada prospek apa cara untuk kuruskan badan. Okay, so tengok balik kepada saya punya teknik. Macam ni cara aku viralkan iklan dalam Facebook dan dapat income. So, prospek nak tahu cara saya viralkan iklan dalam Facebook dan dapat income. Okay. So, saya akan ceritalah sekarang saya dah okay. Bila dah habis headline, terus kepada masalah. Headline settle, terus kepada masalah. Buat cara story. Dulu memang aku pun tak faham kenapa aku letak iklan dalam Facebook group, tapi seorang pun tak ada nak contact aku. Saya terus attack masalah prospek. Ramai kan jadi bermasalah macam ni kan. Iklan jadi krik-krik. So, bila saya attack prospek punya masalah, saya akan dapat bisnes. Bisnes wujud bila ada penyelesaian masalah. Kalau bisnes
kalau tak ada masalah, tak ada penyelesaian, tak adalah bisnes. Awak kena faham. Contoh nyamuk banyak. Apa? Itu masalah tu. Nyamuk banyak. So, macam mana nak selesaikan masalah nyamuk? Maka keluarlah produk Reset, Shieldtox. Nampak? So, kita bila buat copywriting, kita highlightkan masalah-masalah dulu. Kalau produk kurus, dulu aku memang try macam-macam kaedah untuk aku kurus dalam masa sebulan. Aku diet tak tentu hala, aku senaman tak ikut jadual, aku tak makan nasi. Okey, tu contohlah. Tapi tak berjaya juga kuruskan badan. Okey. Siap je masalah, barulah pergi kepada solution. Satu hari tu aku scroll handphone, ternampak status ada seorang Mamat Fakri ni ajak masuk Telegram dia untuk tips viral percuma. Aku masuk je lah, dah percuma kan. Saya buat percuma ni adalah umpan, lead magnet. Berapa kali yang saya sebut sebelum ni lah, lead magnet, umpan, percuma-percuma kan. So umpan saya adalah tips viral percuma. Saya nak ajak prospek masuk dalam Telegram saya. Okay. Okay, lepas mula-mula headline, masalah, penyelesaian masalah dan hasil dia. Lepas tu aku try buat, aku share 39 kali, tiba-tiba 2,000 orang tengok iklan. Aku pun buat 5 minit. So aku decide nak follow Fakri Tullah, senang. Lalas tengok-tengok rupanya nukilan Puan Solehah. Rupanya cerita ni daripada Puan Solehah. Lepas tu last kali kita buatlah CTA, jom sertai sharing info percuma teknik viral tanpa kena blok oleh Fakri. Boleh tanya dah rujuk di komen. Nampak? So ini adalah antara pelbagai teknik copywriting yang awak boleh buat. Okay? Memang kalau nak buat copywriting, kena fikir dulu. Tetapi saya punya teknik, bila buat copywriting, awak buat macam awak bercerita kepada orang. So awak taklah pening. Awak buat macam awak tengah bercerita dengan orang. Ayat pun biasa-biasa je, relax-relax je. Jangan complicated sangat. Bila complicated, idea tak keluar. Itu teknik saya. Kita buat macam bercerita. Macam tu. Okay, selalunya orang akan buat macam ni lah. Affiliate yang hebat-hebat viral pun dia akan buat macam ni. Ini structure copywriting. Cara. Tapi hasil dia berdasarkan kreativiti masing-masing. Okay, last kali saya nak tunjuk. Copywriting ni cara advance sikit lah. Kita akan buat copywriting tentang sesuatu isu yang viral. Ataupun isu tu, kita buat copywriting tentang sesuatu isu, sesuatu cerita supaya ajak orang komen. Ajak orang komen pada kita punya page. Okay, saya buat satu copywriting macam ni. Saya nak create satu isu, saya nak dapat feedback. Bila ramai orang feedback, iklan akan viral kan. Okay, wajarkah isteri bantu suami dengan berniaga online? Itu saya punya isu. Sebab isu ni sangat relate dengan saya punya produk, iaitu kelas Telegram online. So awak kena cari satu isu. Kalau boleh isu yang viral dalam keadaan sekarang, adakah dia relate dengan bisnes awak? Okay, kita tengok saya punya copywriting. Di zaman sekarang, ekonomi tak menentu. Telah jadi trend, suri rumah pun terlibat dalam perniagaan online, dropship lah apalah. So, persoalannya, adakah positif atau negatif impak dari trend bisnes oleh suri rumah tangga? Adakah peluang online tu banyak membantu? So, saya minta ni, apa pendapat anda? Saya minta kepada prospek yang baca iklan ni, bagi pendapat. So, awak boleh buat satu isu viral yang orang akan banyak bagi pendapat, banyak komen, sama ada negatif atau positif tu dia punya hal lah. Kita nak orang komen je. Lepas tu bawah nota kaki, yang panggil nota kaki, kita selit lah kita punya lead magnet, umpan. Umpan, jangan selit jual barang terus. Kan saya selalu ajar awak buat umpan dulu, free, supaya dia orang masuk ke dalam korang punya Telegram ataupun WhatsApp group. Kalau nota kaki ni awak letak jual barang, confirm orang takkan layannya. So saya akan letak siapa nak marketing online secara percuma, jom tengok komen, boleh tanya macam mana. So nanti bila benda ni jadi, banyak orang akan komen lah. Nampak saya punya, saya cuba attract perhatian orang tentang sesuatu isu. Okey ke isteri berniaga online? So kalau
orang yang komen nanti banyak yang para isteri lah akan komen. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang marah-marah, ada yang maki. Terpulang lah, lantak lah. Janji kita dapat promote benda ni. Kita nak promote benda ni sebenarnya. Nota kaki ni. Saya punya umpan ni. Saya punya lead magnet ni. Kelas Telegram sharing percuma. Okay. So, itu sajalah tentang copywriting. Ada 3 jenis. So, saya bagi idea. Tetapi, last sekali teknik dia copywriting. Kalau panjang macam ni, Facebook suka. Facebook tak anggap awak menjual. Sebab awak akan buat sharing. Kalau awak buat copywriting sikit-sikit, ada harga promosi semua. Yang tu yang masalah. Facebook akan detect yang awak ni menjual. Bila Facebook detect awak menjual, awak pun dengan selambanya pergi tekan share ni banyak-banyak ke Facebook group. Dia dah marah, dia block lah. Lepas dia block, awak tunggulah seminggu ke sebulan ke daripada tak boleh posting ke dalam grup-grup. Okay, itu saja. Thank you.